Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bersambung lagi dalam pelajaran Al-Hira kita. Kalau sebelum ni kita belajar tentang pengenalan kepada Al-Hira, dan insya-Allah pada kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ni ialah cara membaca huruf baris atas. Okey. Untuk pelajaran pertama ni dia banyak sikit, banyak muka surat, lebih kurang dalam 15 muka surat. Dan saya akan kita akan buat sikit-sikit lah, part by part. Sebab apa dia banyak? Sebab untuk baris pertama ni lah untuk kita belajar cara sebutan yang betul, cara makhraj yang betul dalam tajuk pertama. Jadi kalau tajuk pertama lepas cara sebutan dah okey, insya-Allah untuk tajuk seterusnya insya-Allah akan jadi lebih mudah. Okey, insya-Allah. Dalam tajuk pertama kita akan belajar baris atas. Macam sebelum ni saya dah bagi tahu dalam Al-Hira ni kita tak ada huruf alif tu. Huruf alif tu tak ada, kita terus pada ba. Okey, boleh ikut ba ta sa. Ba ta sa. Okey. Di sini kalau kita tengok dalam kotak tu dia macam formula lah. Itu untuk dia punya dia punya main dia. Batasa tu main dia. Jadi kalau contohnya anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin susah nak sebut batasa, ambil je pensel, atau pen, tulis dengan bahasa Melayu. Tulis dengan bahasa Melayu. Dekat ba dengan tasa tu tulislah eja. B A ba. Contoh eja B A ba. Tieta, Esa. Okey, ini contoh. Okey, untuk cara dia nak baca. Okey, jadi daripada sini bila dia dah okey sikit, insya-Allah tak payah nak refer pada dia punya formula tu lah. Dia boleh baca bata, saba, taba. Okey, daripada pelajaran pertama pun kita cuba biasakan sebut ba. Ba ta. Jangan sebut ba. Ba ta sa. Ya, yang tu kita duduk kat bandar. Okey, kena ingat tu kita kat bandar Petaling Jaya ni bandar, jangan bunyi kampung sangat. Ba tu duduk kampung boleh lah. Dulu duduk kampung belajar macam tu kat kampung. Tapi jangan salahkan orang dulu. Kita pun belajar daripada dulu juga. Ustaz-ustaz yang mengajar dulu pun alhamdulillah, ustaz-ustaz tu ustaz yang lagi, orang dulu tu lagi ustaz daripada yang sekarang. Dan saya bukan ustaz. Saya cuma nak kongsi ilmu. Saya pun belajar juga. Saya tak pandai sangat, tapi kita sama-sama kongsi ilmu. Kalau saya ada salah mengajar, tak apa, boleh PM saya, tegur, tak ada masalah. Saya boleh terima sebab saya tahu saya bukan ustaz. Saya cuma nak berkongsi ilmu. Apa yang ada kita sama-sama kongsi, sama-sama belajar untuk kebaikan kita bersama. Okey, mungkin saya boleh skip untuk percepatkan. Bata, saba, taba. Okey. Dekat rumah tuan-tuan boleh tengok anak-anak tu kalau dia dah boleh lepas bata, saba ni, tak payah nak ajar lama-lama sangat. Dekat bahagian ni, batasa ni tak payah lama-lama. Janji dia sebut dengan betul. Ba ta sa. Sa. Dah sebut betul, dah boleh ingat yang warna merah tu kat bawah sekali, batasa, boleh ingat? Okey. Terus ke muka surat ke seterusnya, muka surat ke 2, ke 3. Okey. Muka surat ketiga. Ja, ha, kha. Ni sama juga. Kalau anak kita tu belum mungkin dia tak ingat, dia terlupa macam mana nak sebut, tuliskan dalam bahasa Melayu. Tulislah ja, ha, kha. Minta maaf, tulisan tu tak cantik. Bukan sebab apa, sebab saya guna jari tulis ni. Pen tak ada, belum sampai. Dah order tak sampai lagi. InsyaAllah nanti pen dah sampai, kita tulis bagi cantik sikit. Saya dah order tak sampai lagi. Okey. Ja, ha, kha.
Okey. Jadi kat sini pun sama. Kita boleh tengok pelajaran yang baru dia warna merah. Setiap kali kita ubah ajar yang baru, tulisan warna merah tu. Jadi kita kena alert lah. Yang warna hitam tu jangan buat lupa pula. Bila kita dah belajar yang baru, yang hitam tu lupa. Okey, jadi kita cubalah. Ja-sa. Ja-sa. Ha-ba. Ba-kho. Ba-kho. Okey. Boleh ha? Kena cuba insya-Allah. Proses ni dia proses pengulangan. Selagi mana tak boleh sebut, contohnya pelajaran pertama tadi. Batasa ni tak ingat-ingat lagi. Belum boleh ingat. Jangan pergi ke muka surat seterusnya. Mesti baca batasa. Mesti baca batasa sampai dia ingat. Kemudian barulah pergi seterusnya jahakha. Okey, bila dia dah boleh ingat, barulah pergi ke pelajaran yang seterusnya dan seterusnya muka surat seterusnya. Okey, jatha haba bakha. Okey, dan kat bawah sekali ni mesti dia boleh ingat batasa jahakha. Batasa jahakha. Bila dah boleh ingat ke 6 ni, barulah masuk ke muka surat seterusnya. Selagi mana dia tak ingat, jangan langkau, jangan pergi ke muka surat seterusnya. Bagi ingat dulu. Dia tak ada masalah. Belajar ulang banyak kali pun tak ada masalah. Okey, setiap pengulangan tu kita tahulah sebenarnya bukan saja-saja baca, untuk ingat, dan pahala pun insya-Allah dapat berganda-ganda. Tu satu huruf tu dah banyak pahala dah tu. Kalau baca ulang-ulang pun banyak pahala juga. Okey. Jadi selagi mana tak boleh, tak ingat, jangan alih. Okey, insya-Allah. Seterusnya daza. Okey, macam saya cakap tadi, bila setiap kali pelajaran yang baru, huruf yang baru, dia warna merah. Dan yang lama jadi warna hitam. Daza. Okey, ingat sebelum ni saya dah pernah bagi tahu da, za, da, ja, za, ha, da, kha, baza, dasa, jaza, daza, data, saza, khoda. Okey. Saya harap boleh ikut setakat tu. Kalau tak boleh ikut, jangan risau. Ni video boleh ulang banyak kali. Boleh tonton banyak kali. Pusing-pusing pergi, pusing ke depan, pusing ke belakang. Tak ingat apa. Okey, back balik. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu dia punya formula dia senang. Bila kalau dah ingat ke semua ni, batata, jahakha, daza, barulah ajar seterusnya. Okey, boleh faham? Yang ni adik-adik pun mungkin kalau mak ayah tak boleh ajar, adik-adik yang dah besar sikit tu, abang kakak, tolong ajar adik-adik yang kecil tu. Dan kena ingat, setiap kali kita ajar, bukannya kita pun dapat pahala. Kalau lah kita kena ingat tu, setiap kali kita ajar anak kita baca, kita mungkin asbab yang kita ajar tu anak kita pandai baca Quran, dan pahala tu insya-Allah akan dapat sampailah kita mati. Kalau selagi mana anak-anak kita baca, pahala tu akan dapat. Kalau kakak yang ajar, kakaklah dapat. Kalau abang yang ajar, abang yang dapat. Kalau mak ayah ajar, mak ayah yang dapat. InsyaAllah. Okey. Seterusnya. Roza. Ingat, jangan sebut ra. Ra tu, boleh kawan dengan Bangla lah. Ra. Raza. Yang betulnya, roza. Za, jara, baroza, daraba. Zabada, sabara, robaha. Okey, kalau contohnya anak-anak tak ingat nak baca, suruh je setiap kali baca, jangan baca sekali. Macam saya ajar, saya ajar secara cepat lah. Zajara, baroza, ajar cepat. Tapi setiap kali nak baca, kalau boleh ulang. Zajara. Sebut satu-satu. Zajara. Dan ingat, setiap kali baca, kena ada penunjuk. Saya nak tunjuk tak boleh kat sini. Penunjuk saya belum sampai lagi. InsyaAllah dah sampai nanti. Tapi awak tak nampak lah saya tunjuk. Saya cuma tunjuk macam ni je. Za, ja, ra. Setiap kali baca mesti ada penunjuk. Tak kisahlah ke penunjuk jari ke, penunjuk pakai lidi ke, pakai apa. Tapi bila setiap kali baca, belajar tunjuk huruf-huruf tu. Okey.
daraba, zabada, sabara, rabaha. Okey. Dan macam biasa juga, ingat, bila dah lepas batasa, jahakha, dadara, za, barulah kita ubah ke muka surat seterusnya. Kita ke huruf yang seterusnya. Selagi mana tak boleh, jangan alih lagi. Bacalah sampai pandai. Okey. Seterusnya sasya. 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 Sabata syajara. Satara hasyada sahara. Syaraha. Sahada hasyara. Sakhara. Syajara hasada syadzaba. Baca satu-satu, jangan baca dua harakat. Contoh macam mana dua harakat? Sabata. Tu salah. Kena baca satu-satu. Sabata. Lambat tak apa? Lambat. Ta. Tak apa. Biasalah proses pembelajaran. Macam tu tergagap-gagap tu benda yang biasa bila nak belajar. Jangan malu. Sabata. Sebut satu-satu. Sabata. Jangan sebut sabata. Syajara. Dia akan jadi terbiasa. Bila dah baca Quran nanti jadi terbiasa. Jadi baca panjang. Sebab tu kena belajar pada sekarang. Yang paling penting waktu pelajaran pertama ni baca dengan betul. Dia semua ni baris satu satu harokat sahaja. Sabata. Syajara. Okey. Seterusnya sodo. Sodo. Jangan sebut salah. Sodo. Sohaba. Yang salahnya macam mana? Sohaba. Tu salah. Dia sebut sohaba. Doroba. Macam sebelum ni saya dah bagi tahu do macam mana do. Kalau nak belajar daripada sekarang, lidah nak senang gigit dulu. Do. Kanan ke kiri ke tak kisah. Do. So, do. Doroba. Sabara. Dobasa. Hasaba. Doroja. Khasara. Khadada. Sadara. Hadara. Hasada. Dobara. Batasa. Jaha. Khadada. Za. Sa. Sya. Sada. Okey. Jangan baca cepat-cepat macam tu. Baca satu-satu. Bila dah lepas baca, okey, baru boleh ke muka surat seterusnya. To, dho. To, dho. Dho, lidah dekat gigi. Dho. Syatoha. Syatoha. Hadhara. Syatara. Badhara. Sarata. Hadhadha. Khataba. Dharaba. Tabakha. Dharara. Taraza. Badhadha. Batasa. Jaha. Khadadha. Raza. Sasya. Sadata. Dha. Okey, biasa kalau belajar kat surau sebelum ni, budak-budak dia cepat, dia cepat nak baca yang seterusnya. Ingat, selagi mana tak boleh ingat huruf-huruf tu, jangan ajar lagi yang lain. Mesti kena ingat dulu huruf-huruf yang dah belajar sebelum ni. Bermula pada ba dan seterusnya. Kalau tak ingat, ulanglah banyak kali pun tak apa. Tapi janganlah sampai ulang sampai tak ingat-ingat baca. InsyaAllah doa banyak-banyak supaya dipermudahkan. Kita cuma boleh ajar. Yang bagi faham tu bukan kita, Allah bagi faham. Yang bagi ingat tu bukan kita, Allah yang bagi ingat. Okey, seterusnya ra. Adhara. Ghabata. Azaba. Dhaghata. Athara. Ghadara. Azaba. Ghasaba. Sata'a. Ghatasha. Syara'a. Gharasa. Okey.
Kat sini mesti kena ingat. Setiap kali pembelajaran, yang ni dia punya apa? Formula dia mesti kena ingat yang dalam kotak bawah tu. Bila dah ingat, baru boleh ke muka surat seterusnya. Bata sajaha kha dadara za sa sya sa da ta da a ra. Okay, seterusnya fa qa fa. Nak tahu betul tak sebut, betul ke tak betul, bila kita sebut fa, letak tangan dekat depan mulut ni macam keluar angin. Fa qa faqada qabada syafa'a qadafa qadhafa fataqa haqada fahasa thaqaba faja'a fadha'a ghafara syaghafa. Okay, untuk anak-anak kat rumah tu, ulang je banyak kali kalau tak boleh ingat. Contoh, okay, tak ingat ni faqada, tak ingat duk sebut faqada. Bila baca ulanglah banyak kali. Faqada sekali, faqada dua kali, sampai berapa kali? 5 kali ke boleh? Okey, baca 5 kali dulu. Faqada. Tapi jangan pula lajak faqada. Tu main-main pula tu. Kalau kat surau ada yang nak kena rotan kalau macam tu. Sebut satu-satu. Faqada. Satu-satu. Ulang 5 kali. Rasa macam susah nak ingat, ulang 10 kali. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Senang ni, insyaAllah. Tanamkan dalam otak kita, dalam minda, baca Quran tu senang. Baca Quran tu perkara yang senang, mudah dan menyeronokkan. InsyaAllah kita akan diberi kefahaman. Okey, lepas tu ingatlah kat sini. Mesti ingat. Bila dah ingat, bata sajaha kha dadara za sa sya sa da ta da a ra fa qa. Dah ingat kat sini semua? Bacalah seterusnya. Kala. Sebut bunyi cantik sikit je. Kala. Bunyi tak sedap. Jadi kita belajar sambil-sambil tu kita belajar bunyi sedap sikit. Kala. Baraka tala'a syakara fa'ala kadzaba ghafala dalaka qatala dzakara lafadha syaraka ja'ala. Okey, dan seterusnya dalam kat bawah ni mesti ingat. Batasa jaha kha dadara za sa sya sa da ta da aghafaqa kala. Okey, boleh ingat semua huruf tu? Pergilah ke seterusnya. Mana. Jangan sebut mana. Tak sedap bunyi dia. Sebut mana. Zalama nasara tamasa nadhara malaka nafakha katama nafada ghamaza naqasa ghamada janaha. Okey, lepas tu batata sebut sampai habis. Penat. Dah penat nak baca. Tak penat baca Quran, jangan sebut penat. Tak baik sebut penat-penat ni. Okey. Batata jaha kha dadara za sa sya sadata za'ara faqaka la na. Okey. InsyaAllah zakat tu boleh ha. Bila baca ni,
tak semestinya sekali baca je kena habis. Kalau permulaan anak-anak kita tu, kalau dia boleh baca untuk satu muka surat sudahlah. Cukuplah batasa. Batasa cukup. Kalau tiba-tiba 2 hari tak ingat-ingat lagi, baca juga lagi. Batasa sampai ingat. Tak semestinya bila baca terus kena bagi habis pelajaran pertama. Bukan macam tu. Jangan memang dah tajuk dia 24 jam boleh baca Quran. Tapi janganlah pergi hentam sampai tak ada rehat langsung. Okey. Seterusnya ha. Sebut wa mulut bulat sikit. Ha. Ha ketawa. Ha. Okey. Wa safa dhahara wajaha zahaqa wakala jahada wada'a habata wazana hajama waqafa hasyara. Okey, kemudian masih ingat dalam huruf semua kat bawah tu, batata jaha khadadha raza sasyasa data arafa qaka lamana wa ha. Okey, dah ingat kat situ? Teka seterusnya. Okey. Kat sini alif dengan ya. Sebenarnya itu hamzah. Okey. Hamzah, tapi ni sebenarnya tak belajar lagi, tapi tak apa, saya terangkan sikit. Bila huruf hamzah dia berada di atas apa-apa huruf, huruf hamzah berada di atas apa-apa huruf, atau biasanya tak alif lah, atau alif atau waw atau ya. Okey. Dia lebih berkuasa. Dia akan ambil tempat tu jadi bunyi pada dia lah. Hamzah kalau pada atas a. Okey. Ya. Bada'a yatama. Akala yama. Yasara athara. Okey, boleh beza sa tha. Sa tha. Sa tha. Athara yafa'a akhadha yamana afaqa yana'a bara'a ya'ara. Okey. Ni kalau boleh ingat huruf-huruf ni, habislah pelajaran pertama. Ba ta tha ja ha kha da dha ra za sa sha sa da ta dha a gha fa qa ka la ma na wa ha a ya. Okey. Ni sampai sini 14 muka surat. Jadi kalau 14 muka surat tu tak semestinya kena dalam satu hari. Kalau mungkin anak kita tu perlukan satu hari satu muka surat, bacalah satu hari satu muka surat, insya-Allah. Kalau satu hari satu muka surat, 14 muka surat, okey, cukup 14 hari. Tapi janji belajar baca Quran ni kena selalu bacalah, jangan tinggal. Kalau kita tinggal baca, memang lidah jadi keras. Kita jadi lupa cara nak baca. Jadi kena selalu baca, selalu amalkan, insya-Allah. Okey, yang ni macam saya dah ajar sebelum ni daripada tajuk pertama. Yang ni dia punya dalam huruf hijaiyah ni dia ada bunyi vokal A dan O. Vokal A bunyi A, vokal O bunyi O. Okey, cuma ini untuk kita ulang balik. Okey. 20 huruf dia bunyi A. 8 huruf bunyi O. Yang bunyi A apa dia? Ba, ta, tha, jahada, za, za. Boleh beza za, za. Za, za. Sa, sya, afaka, lamana, waha, a, ya. Okay, yang vokal O, kha. Kha. Jangan sebut kha. Sebut kha. Kha, ra.
Jangan ra. Ra salah. Ra. Kha, ra, sa, dha. Ta, dha, gha, qa. Okey, insya-Allah. Kalau dah boleh baca kat situ, insya-Allah. Maksudnya kalau, tapi yang kena penting, bahagian pertama, pelajaran pertama ni, daripada awal-awal tu kita dah cuba baca dengan cara yang betul. Cuba baca dengan makhraj yang betul. Mungkin boleh tonton kat YouTube lagi ke, kalau macam masa macam tak puas hati sikit cara makhraj, cara bacaan makhraj, boleh tontonlah dekat YouTube, banyak ustaz-ustaz yang mengajar. Okey. Jadi daripada sini insya-Allah habislah untuk pelajaran pertama, iaitu pelajaran pertama berbaris, cara baca huruf baris atas. Okey, saya doakan moga anak-anak semua dapat faham daripada apa yang saya ajar. Tak kisah, ni bukan untuk sekadar anak-anak kecil boleh tonton, orang dewasa pun boleh tonton juga. Memang nampak macam senang, bagi yang dah pandai baca nampak senang, tapi bagi yang belum pandai baca mungkin rasa susah. Tapi insya-Allah saya harap, yang saya doakan dengan adanya video ni dapat membantu sedikit sebanyak untuk membaca, untuk belajar kaedah-kaedah Al-Hira. Dan mungkin video ni dia punya size dia besar sikit. Saya besar, tapi saya pun tak tahu macam mana nak buat bagi kecil. Pandai-pandailah, lepas download tu nak simpan ke, ataupun rasa macam space tak cukup space, mungkin boleh transfer pergi mana-mana lah. Tapi kalau saya ajar ada kesilapan-kesilapan, mungkin boleh tegur, sebab saya bukan ustaz lah. Saya bukan ustaz. Saya sama je macam tuan-tuan semua, sama je. Cuma mungkin muka nampak macam ustaz, tapi bukan ustaz. Baru nak start je. Jadi kalau ada salah dan silap, boleh tegur, sebab kita sama-sama belajar. Kalau nak viralkan saya punya video ni, kalau boleh jangan viralkan lah, sebab saya tak ada tauliah Selangor. Saya tak ada tauliah Jaiz. Saya nak mengajar dalam Qariah, insya-Allah boleh. Tapi kalau saya nak ajar luar daripada Qariah, kalau ikutkan tak boleh lah. Saya kena ambil tauliah daripada Jaiz. Jadi jangan viralkan lah. Okey, insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup, sama-sama kita baca doa khatam Quran. Okey, saya baca dalam hati, tuan-tuan baca dekat rumah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.